Okey, selamat datang. Okey, jadi cikgu akan kongsikan skrin dahulu. Kita masih bagi mereka yang lain belum masuk 1 minit lagi sebelum kita mula. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kemandolan dan pencegahan kehamilan. Okey. Jadi kalau kamu ada buku test, sila buka kepada muka surat 115 supaya kamu boleh lebih jelas lah. Takut nanti apa yang kamu lihat dalam skrin kamu tak cukup jelas, kamu boleh lihat buku test kamu juga. Okay? Cikgu tunjukkan skrin ini adalah untuk memudahkan kamu untuk rujuk nanti saja. Okay? Okay. Jadi cikgu rasa kita terus mulalah sekarang. Okay? Jadi selamat datang kepada PTBR Sains yang hari ini dan selamat bagi kepada semua murid. Okay, hari ini kita akan sambung kepada topik 4.6 pemandolan dan pencegahan kehamilan. Okay. Dalam topik ini kita akan belajar tentang berkomunikasi mengenai kemandolan dan cara-cara mengatasinya, membezakan kaedah pencegahan kehamilan, menyedari kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapat rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. 4. Mengkritik penyalahan gunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. Jadi ini adalah sesuatu ilmu yang agak penting, pun boleh kata sangat penting untuk murid nanti bila kamu dewasa nanti. Jadi ini adalah merupakan bahagian yang kita mesti tahu. Jadi first thing kita akan belajar dengan hari ini adalah tentang kemandolan. Apa itu kemandolan? Kemandolan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Jadi kemandolan ni dia boleh adalah masalah bagi lelaki ataupun masalah bagi perempuan. Jadi apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Jadi ini bukan masalah satu pihak sahaja. Dia mungkin masalah dua-dua pihak. Jadi Raja 4.22 menunjukkan pelbagai punca kemandolan lelaki dan wanita. Jadi kita lihat gambar raja ini. Okey, jadi gambar raja ini adalah peta buih berdua lah. Jadi kamu boleh belajar benda ini. Okey, jadi di sini adalah punca kemandolan lelaki. Di sini adalah punca kemandolan wanita. Jadi tiga ini adalah punca yang sama ada pada lelaki
dengan wanita. Jadi murid-murid, ini adalah semua benda yang kamu mesti ingat. Mesti ingat. Kenapa? Kerana dalam peperiksaan dia boleh tanya, apakah punca kemandolan bagi lelaki dan wanita? 3 ini. Apa punca kemandolan yang ada pada lelaki? Yang 4 ini. Hanya pada lelaki. Kalau hanya pada perempuan, 4 ini. Jadi kita lihat satu persatu. Lihat kesamaan punca kemandolan bagi lelaki dan wanita. 3 ini dulu. Hormon tidak seimbang. Apabila hormon tak seimbang ni, dia juga akan menyebabkan kemandolan. Mana yang menghasilkan hormon adalah organ seks manusia. Organ seks manusia. Adapun kedua, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit juga akan menyebabkan kemandolan. Lepas tu yang ketiga, masalah kesihatan seperti kencing manis juga akan menyebabkan kemandolan bagi lelaki dengan wanita. Kalau kita lihat yang punca kemandolan lelaki sahaja, tetis tidak menghasilkan sperma. Tetis ni hanya ada pada lelaki kan? Kerana dia merupakan organ seks lelaki. Yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. Apabila bilangan sperma tidak mencukupi, memang apa? Memang dia juga adalah kemandolan. Lepas tu kualiti sperma yang rendah. Apa maksudnya kualiti? Kualiti dekat sini adalah apabila sperma ini dia dilepaskan sampai ke ovari tu, adakah dia boleh hidup? Kalau belum lagi keluar sudah mati, maksudnya kualitinya sangat rendah. Ataupun mati pucuk. Lelaki-lelaki jangan gurau dengan perkara macam ini. Apa yang akan menyebabkan kematian pucuk? Ada banyak sebab. Aktiviti yang kamu lakukan seharian, adakah dia bahaya? Ataupun satu lagi fenomena yang selalu akan pada lelaki adalah tumbuk menumbuk, juga akan menyebabkan mati pucuk kalau terus tak sengaja lah itu. Jadi kalau untuk punca kemandolan yang hanya ada pada wanita adalah pertama, ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Yang kedua, tiub falopio tersumbat. Tahu mana tiub falopio? Kalau kamu tidak ingat lagi, lihat lagi lah gambar raja yang ada dekat depan buku teks kamu tu. Ada. Yang ketiga, uterus yang tidak normal. Dia juga akan menyebabkan macam itulah. Keempat, ketumbuhan dalam uterus. Bermaksudnya ada benda-benda yang tumbuh asing di dalam uterus wanita juga akan menyebabkan kemandolan. Jadi ini hanya adalah punca-punca secara permukaan saja. Belum lagi sampai kita bincang kenapa akan macam ni, kenapa akan macam tu. Kita hanya belajar dengan kenapa kemandolan akan terjadi pada lelaki dan perempuan sahaja. Belum lagi mendalam, murid. Jadi kita lihat lagi yang bawah. Apabila pasangan suami dan isteri yang sudah berusaha untuk mendapatkan anak lebih daripada setahun tetapi masih tidak berjaya, pasangan tersebut disarankan agar mendapatkan rawatan daripada doktor. Biasanya perkara-perkara yang cikgu menyatakan punca dekat atas ni susah untuk kita menentukan. Jadi biasanya kita perlu mendapatkan nasihat daripada
doktor. Nasihat daripada doktor adalah sangat penting dekat sini. Baru kita tahu macam mana untuk membuat rawatan. Macam ni. Senario pasangan yang mendapat nasihat daripada doktor. Dia kata, kami masih belum dikurniakan anak lagi. Apakah yang dapat kami lakukan? Doktor dia akan bagi nasihat lah. Anda boleh cuba kaedah rawatan hormon, pembedahan atau persenyawan in vitro. Jadi di sini adalah jenis-jenis kaedah mengatasi kemandulan. Rawatan hormon. Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Dia ubat hormon itu disuntik. Cara yang kedua adalah pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tube fallopian tersumbat. Atau terhadap lelaki yang mengalami saluran tutus sperma tersumbat. Ini juga adalah cara untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Lepas tu ketiga, kaedah persenyawaan in vitro. Apa itu kaedah persenyawaan in vitro ini? Apa kaedah persenyawaan in vitro ini? Jadi prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tube fallopian tersumbat. Kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Embrio akan terbentuk dan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Jadi ini adalah sejenis cara untuk mendapatkan zuria. Kalau kita lihat dekat sini lah, dia macam ni. Dia ambil, lepas tu menggunakan persenyawaan luaran. Persenyawaan luaran, lepas tu dapat embrio itu dia masuk balik. Jadi untuk rawatan seperti ini bukan sahaja adalah masalah bagi wanita. Kadang-kadang bagi lelaki yang tadi kita telah sebutkan sperma kan. Kalau sperma tidak banyak ataupun sperma yang tidak berkualiti, boleh menggunakan kaedah persenyawaan in vitro untuk mendapatkan zuria. Daripada ketiga-tiga ini, kaedah persenyawaan in vitro ini, IVF ini merupakan salah satu rawatan yang paling mahal lah. Paling mahal. Tapi kalau lain kali betul-betul mengalami masalah dengan kemandulan ni, mesti dapat cadangan daripada doktor. Dapat cadangan daripada doktor. Jadi dalam sini kita telah menjelaskan tentang kemandulan dan cara mengatasinya. Jadi seterusnya kita lihat tentang kaedah pencegahan kehamilan. Apa itu kaedah pencegahan kehamilan? Bagi pasangan yang ingin merancang keluarga, terdapat beberapa cara yang boleh diambil untuk mengawal kehamilan seperti yang ditunjukkan dalam Raja 4.25. Jadi ini adalah untuk pasangan yang ingin merancangkan keluarga. Kenapa kita perlu merancangkan keluarga? Jadi ini pun adalah lihat kepada kehendak individu yang berlainan. Kenapa kata macam tu? Kerana ada orang dia rasa dia tidak mempunyai ekonomi yang begitu baik. Jadi dia tidak dapat mempunyai banyak anak. Jadi dia perlu menggunakan kaedah pencegahan kehamilan untuk merancang keluarganya. Jadi ini adalah lihat kepada keperluan masing-masing.
Pertamanya adalah menggunakan pil pencegah hamil. Dia adalah menggunakan pil pencegah hamil. Pil pencegah hamil adalah menghalang proses pengovulan. Dia adalah menghalang proses pengovulan berlaku. Yang kedua adalah implant. Implant adalah apa? Penggunaan implant merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Jadi implant ini dimasukkan pada bahagian bawah kulit, di bawah lengan. Dia di bawah kulit saja. Lepas tu ketiga, penggunaan kondom. Apa itu kondom? Kondom adalah dipakai pada zakar lelaki sebelum bersetubuhan dilakukan untuk menghalang sperma daripada memasuki paras semasa ejakulasi. Ini adalah cara yang ketiga. Lepas tu, yang keempat, alat kontraseptif dalam uterus. Ini adalah intrauterine contraceptive device, IUCD. Alat kontraseptif dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penampilan ovum yang telah disenyawakan. Jadi ini alat ini bila dia dimasuk ke dalam uterus, dia akan menghalang ovum tu yang telah disenyawakan tu lekat pada dinding tu. Lepas tu cara yang kelima, vasectomy. Apa itu vasectomy? Vasectomy adalah memotong dan mengikat kedua-dua buku sperma melalui pembedahan yang supaya tiada sperma yang dipancupkan semasa ejakulasi. Jadi inilah cara dia potong, lepas tu dia ikat supaya sperma itu tidak disalurkan. Lepas tu cara yang keenam, ligasi. Ligasi adalah kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Dia ini diputuskan dan diikatlah macam lelaki. Jadi vasectomy adalah untuk lelaki, ligasi adalah untuk perempuan. Ligasi adalah untuk perempuan. Jadi ini adalah 6 cara pencegahan kehamilan. Kamu mesti ingat nama-nama, semua nama-nama ini ya. Iaitu pencegahan hamil, implant, penggunaan kondom, alat kontraseptif dalam uterus, vasectomy, ligasi. Jadi ini adalah 6 yang kamu mesti ingat supaya kamu dapat jawab soalan nanti. Lepas tu kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah apa? Masalah sistem pembiakan. Jadi kita lihat dekat sini doktor cakap dengan pesakit tu. Individu dikatakan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, bermula pada usia 40 tahun. Mengapa pemeriksaan kesihatan itu penting? Pertama, pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Salah satulah adalah untuk mengesan simptom awal penyakit kronik
yang ada pada sistem pembiakan. Itu adalah salah satu. Kedua, kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser servis dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Jadi dekat sini kita boleh nampaklah perempuan dia lebih susah sikit. Kenapa? Kerana jenis kanser yang melibatkan sistem pembiakan wanita ini ada lebih banyak jenis daripada lelaki, daripada lelaki. Dan biasanya yang untuk perempuan ini susah nak dikesan daripada luaran, daripada lelaki. Lepas tu, yang ketiga, amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Kenapa? Kerana ada masalah ataupun penyakit, kalau dia dilawat daripada awalan, kos untuk rawatannya mungkin sangat murah. Dan ataupun peratusan untuk dia menyembuh adalah sangat tinggi. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan. Lepas tu, oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa yang panjang. Jadi, murid-murid, ini adalah semua perkara-perkara yang amat penting. Kenapa? Kerana dia adalah perancangan. Perancangan kita. Lepas tu yang terakhir, kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita belajar. Okay. Jadi hari ini kita belajar sampai sini. Okey, belum lagi ya, jangan keluar dahulu. Jadi minggu depan hari Isnin kita akan belajar tentang pembiakan tumbuhan. Jadi dalam hujung minggu ini kalau ada masa, anda boleh baca dahulu. Kenapa? Kerana pembiakan tumbuhan ni agak panjang. Tak macam hari ini kita hanya mungkin setengah jam boleh siap sudah. Mungkin hari Isnin minggu depan kita akan guna 1 jam. Tak perlu risau. Kenapa? Kerana minggu depan hari Isnin waktu sains kita ada 2 jam setengah. 1 jam untuk belajar, 1 jam setengah untuk buat kerja. Jadi sekarang cikgu nak lihat kepada buku kerja. Cikgu nak guide kamu sikit. Cikgu nak bimbing kamu sikit untuk menyelesaikan soalan dalam buku kerja. Jadi muka surat 51. Keluarkan buku kerja kamu, buka kepada muka surat 51. Jadi di sini kita lihat pemberian peralatan, bahan dan kaedah digunakan untuk pencegahan kehamilan. Pilih jawapan anda yang betul dan menerangkan fungsinya. Jadi dekat sini. Tengok. Sudah dibagi semua. Jadi ini adalah apa? Ini adalah apa? Ini adalah apa? Ini adalah apa? Jadi cikgu rasanya kesemua ini hanya ini saja yang tidak ada dalam buku teks tadi. Yang 4 yang lain tu ada dalam buku teks tadi. Jadi untuk soalan 4 cikgu guide kamu jawapannya. Ini adalah sejenis gel yang disapu pada faras perempuan. Apa nama ini? Nama ini adalah dinamakan sebagai spermis. Ini dia. Hanya tulis jawapan bahasa Melayu saja. Yang bawah ini adalah
bahasa Inggeris. Lepas tu, apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk membunuh sperma. Dia adalah untuk membunuh sperma, bukan ovum walaupun dia adalah disapu pada wanita. Yang memasuki apa? Memasuki faraj. Dia ada 3 jawapan. Cervix, uterus, faraj. Cervix, uterus dan sorry murid. Ini hanya jawapannya hanya faraj saja. Hanya faraj saja. Cervix tidak, uterus tidak. Ini hanya satu saja, faraj. Okey. Jadi yang lain tu cikgu guide lah untuk bahagian fungsi. Nama ini cikgu tak bagilah kerana kamu boleh rujuk dalam buku teks. Okey, untuk yang ini adalah untuk apa? Untuk menghalang apa? Dia adalah untuk menghalang penempelan embrio. Dia adalah untuk menghalang penempelan embrio. Yang ini untuk menghalang apa? Penovulan. Dia adalah untuk menghalang penovulan, iaitu dia tidak akan menghasilkan ovum. Okey. Untuk yang ini adalah menghalang sperma daripada memasuki cervix, uterus, faraj. Ini ada 3 jawapan. Ini ada 3 jawapan. Kecuali ovari saja. Lepas tu yang kelima, untuk menghalang apa? Untuk menghalang penovulan juga. Jadi untuk E dengan B ni fungsinya hampir sama. Hanya cara pengambilannya adalah berbeza. Jadi kita lihat lagi satu muka surat. Jadi ada 2 lagi dekat sini. Muka surat 52. Untuk 2 ini cikgu pun tidak akan beritahu kenapa. Dalam buku teks ada kan. Tapi cikgu nak bimbing dekat bahagian fungsi. Untuk menghalang sperma daripada bergerak dari mana? Dari tetis. Tetis. Tengok jawapan pun sudah ada. Ke mana? Ke mana? Ke utera. Ke utera. Kenapa adalah ke utera? Ureta. Kenapa? Kerana di sini tak ada jawapan tukus kan. Jadi bermaksudnya dia adalah sampai ke sistem pemiakan wanita. Ureta lah. Lepas tu untuk yang G ni untuk menghalang apa? Ovum. Untuk menghalang ovum daripada memasuki mana? Tube falopio. Kenapa? Kerana ovum adalah daripada ovari ke tube falopio untuk tunggu sperma kan. Jadi ini adalah dia. Okey. Lepas tu soalan 2, seseorang lelaki atau perempuan yang tidak mempunyai anak dikatakan mandul. Jadi tandakan sebab-sebab yang mungkin berlakunya kemandulan pada lelaki. Jadi ini kamu boleh rujuk mana? Ini kamu boleh rujuk mana? Tadi kan kita ada belajar. Dekat dekat mana? Dekat muka surat 115. Dekat muka surat 115. Okey. Okey. Ini kamu tanda sendirilah mana yang betul. Okey, B. Tandakan sebab-sebab yang mungkin berlakunya kemandulan pada wanita. Juga sama dekat muka surat ini. Dekat muka surat ini terutamanya gambar raja ini. Okey, lepas tu soalan 3. Pandangkan cara-cara untuk mengatasi kemandulan dan penerangannya. Jadi ini cikgu nak kamu cuba sendiri. Kenapa? Kerana ini kamu boleh rujuk
pada muka surat 116. Okey, 116. Okey, jadi ada masalah untuk pembelajaran kita hari ini, murid-murid? Okey, kalau tidak ada, jangan keluar dahulu. Cikgu nak tengok kehadiran anda dahulu. Kerana cikgu takut ada murid yang baru masuk hari ini, cikgu nak buat tanda dulu supaya cikgu lebih senang ambil kehadiran. Okey, jadi sama juga untuk murid-murid yang nanti tengok dalam YouTube, sila siapkan kerja kamu. Kerja kamu yang sebelum ini, kamu juga perlu siapkan dan hantar. Cikgu masih menerima kerja yang sebelum ini lagi. Okay. Jadi cikgu akan tutup dulu recording dulu. Jangan keluar dahulu.